buat panggilan lah kepada ibu bapa atau penjaga untuk anak-anak ini dibawa pulang. Ya. Jadi oleh itu kami berharap para ibu bapa dan penjaga sentiasa onkan telefon lah ya untuk melihat kalau ada panggilan ataupun mesej daripada pihak sekolah. Okey, ini tentang makanan pula. Dalam garis panduan tu pun disebut ya tuan-tuan dan puan-puan, makanan adalah digalakkan anak-anak ni bawa makanan sendiri dari rumah yang disediakan oleh ibu bapa ya. Tetapi macam yang sebelum-sebelum ni, jika ibu bapa tidak dapat menyediakan makanan, pihak kantin sekolah akan menyediakan makanan ya. Makanan dan juga air. Okey, ataupun kalau ibu bapa tak nak air, nak order makanan saja, itu boleh diuruskan. Mohon beri nama anak-anak yang memerlukan sediakan makanan oleh pihak kantin bagi pada guru kelas. Ya. Okey, selain daripada itu, ibu bapa dan penjaga, saya harap boleh tolong sediakan kit peribadi anak-anak yang di situ ada spare pelitup muka ya, kadang-kadang baru pakai 2-3 jam dah berpeluh-peluh tak selesa kan. Cuba bekalkan, dan juga sanitizer ataupun lap ataupun tisu basah lah untuk lap meja selepas mereka makan ya. Ataupun jika tak ada lah ya, jika tak sempat ke untuk membawakan spare yang facial mask tu, pihak sekolah ada sediakan sebenarnya ya. Cuma kalau boleh disediakan sendiri itu lebih baik ya. Okey. Seterusnya dari segi keselamatan ya. Baik, ibu bapa dan juga penjaga, jika tidak menghantar sendiri anak-anak ke sekolah ya, tak hantar naik kereta atau motor, pastikan transporter ya, yang pemandu van atau pemandu kereta persendirian tu yang membawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah dan juga balik, mereka itu telah mendapat 2 injection vaksin ya. Maksudnya setakat ni dah komplit lah, walaupun ada yang booster sekarang ni kan, tapi sekurang-kurangnya telah menerima 2 injection ya, vaksin. Okey. Saya mohon juga jika tuan-tuan dan puan-puan atau penjaga menghantar anak menunggang motosikal, pastikan anak-anak juga pakai helmet ya. Kesihatan, keselamatan itu perlu dijaga, bukan mak atau ayah saja yang pakai helmet, anak juga pakai ya. Okey, kemudian ini mengenai pagar A, pagar B dan pagar C. Baik, tuan-tuan dan puan-puan tahu pagar A di hadapan itu adalah jalan yang besar di corner tu. Sangat-sangat tidak selamat untuk memberhentikan kenderaan di situ. Kami dah letak skitel ya tuan-tuan dan puan-puan, tapi masih ada lagi ibu bapa yang park kereta di situ. Kita ada menerima beberapa komplain daripada pihak luar dan juga ibu bapa yang lain juga yang mengatakan mengganggu lalu lintas ya. Dan juga bila nak buka pintu tu, anak tu ada juga yang keluar dari sebelah sana sebelah jalan. Sangat-sangat tidak selamat sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh sangat parking di depan pagar B tu, ada luas kawasannya. Berdekatan dengan pagar sekolah dan juga di seberang. Okay? Jika tuan-tuan dan puan-puan park kereta atau kenderaan di seberang sana, pastikan tolong hantar anak-anak datang ke pagar B, ataupun masa balik tu nak ambil tu, tolonglah ambil, datang ke pagar B. Jangan lambai-lambai je suruh mereka melintas jalan sendiri untuk pergi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu sangat bahaya sebab pernah berlaku kemalangan ya tahun lepas. Okey, saya harap perkara ni tidak berlaku lagi lah, insya-Allah ya. Okey. Tetapi kalau hujan, tuan-tuan dan puan-puan, kami benarkan ibu bapa masuk ya, bawa kenderaan masuk, tapi bukanlah terus masuk ke tapak perimpunan tu, nanti dia jadi jam, tak boleh nak keluar masuk situ. Parking terus, drive terus, turunkan anak di parkir kenderaan, ada empat kenderaan boleh parking di situ, kami akan kosongkan. Ataupun kalau kami ada kereta kat situ, kami ke belakang. Memang di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh dropkan anak ya. Jadi anak akan masuk melalui gajah menyusul tu lah, yang tak kena hujan lah ya, lalu kantin dan masuk ke kelas-kelas ya. Itu kalau hujan sajalah, sama ada waktu datang atau waktu balik ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak masuk ke sekolah ya sebelum 7.30 ya, sebab 7.30 dah mula PDP di dalam kelas, dan balik berperingkat. Untuk tahap 1 dari Isnin sampai Khamis balik 12.30. Saya rasa ada beberapa orang cikgu yang kebanyakannya dah kongsikan jadual ya, yang akan digunakan mulai 1 hari bulan nanti. Jadi tolonglah berada di pagar
B tu tadi, ya, kalau nak pagar A pun boleh tapi tanpa kenderaan ya, sebelum 12.30. Sebab tepat 12.30 anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan berada di pagar-pagar untuk pulang. Ya. Dan tahap 2 pula pada jam 1. Jadi tempat-tempat jam 1 tu insya-Allah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dah berada di pagar untuk diambil pulang. Ya. Hari Jumaat ni sangat kritikal sebab tahap 1, tahap 2 pulang pada jam 12. Ya. Bila jam 12 tu sangat sesak di pintu pagar. Jadi kami harap sangat-sangat ibu bapa berada di sana lah, tapi jaga juga jarak lah ya. Jangan rapat-rapat lah, nanti dekat dalam kita jaga penjarakan anak-anak atau apa ni, ibu bapa di luar tak jaga, nanti anak tu keluar pun dah berlanggar-langgar dengan ibu bapa yang lain ya. Sangatlah tidak baik ya. Okey, seterusnya SOP di sekolah ya. Bila anak berada di sekolah memang tanggungjawab kami, tetapi sebagai ibu bapa dan penjaga kami mohon tuan-tuan dan puan-puan sentiasa ingatkan anak-anak, cakap kat mereka nanti sampai sekolah basuh tangan, jangan bersalam dengan kawan, jangan sentuh kawan, duduk di tempat sendiri dan berbagai-bagai lagi nasihat yang lain. Sebenarnya garis panduan ni ya, ada dalam muka surat 33 dan 34 ada disebutkan pelibatan ibu bapa ya. Okey. Anak-anak ni sebenarnya bila mereka masuk je ke kawasan sekolah, okey, ada beberapa tempat yang kita sediakan air basuh tangan dan juga sabun. Sebenarnya anak-anak yang bawah 12 tahun ni tak digalakkan sangat guna sanitizer, tetapi perlu guna sanitizer bila mana tak ada air ya. Jadi datang je sekolah walaupun dia kata alah saya baru turun dari kenderaan je kan. Okey. Tak nak basuh tangan, tapi sebaiknya memang kerap basuh tangan itu lagi bagus ya. Kita akan sediakan dekat depan surau, di kantin, di depan kelas 5 Omar. Dan sebelum ni mereka akan basuh tangan di depan tandas tu pun ada. Tapi buat masa ini depan tandas tu kita tutup dulu sebab ada sedikit naik taraf tandas ya. Jadi ada banyak tempat lain untuk mereka basuh tangan dengan menggunakan sabun. Baik. Tentang barangan peribadi anak ya, ini pun minta sangat ibu bapa dan penjaga ingatkan anak-anak jangan kongsi, jangan minta dari kawan dan jangan benarkan kawan ambil barang-barang mereka sendiri, contohnya bahan pensel, pemadam, pembaris, apa-apalah ya, pensel warna. Saya juga mengajar ya tuan-tuan dan puan-puan, pembaris kadang tak bawa. Saya kata tak apa, tak payah garis dulu, nanti balik baru garis. Cikgu saya tak bawa pensel warna, tak apa, balik nanti baru warna. Tak payah nak pergi pinjam daripada kawan. Biasanya cikgu-cikgu takkan marah pun ya. Ataupun kalau perlu guna baris tu, mana-mana yang boleh freehand tu kita benarkanlah mereka freehand daripada nak meminjam barang-barang kawan. Ya. Baik. Okey, ingatkan juga anak-anak, nanti dalam kelas pun kita akan ingatkan ya, sentiasalah jaga jarak antara kawan-kawan, antara mereka dengan kawan-kawan ya. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia dah seronok datang ke sekolah, tangan tu memang cepatlah pergi pegang meja kawan, tepuk kawan, dari belakang tu tolak kursi kawan, kawan pula pandang belakang pegang dia sekali. Itu memang nature anak-anak. Tapi kalau mak, ayah, ibu bapa dan juga penjaga sentiasa ingatkan mereka, insya-Allah mereka akan ingat. Ya. Okey. Semalam guru-guru kelas telah pun mengedarkan borang persetujuan untuk ujian kendiri COVID-19. Okey, yang ini saya mohon ibu bapa dan penjaga tolong isikan borang itu, ambilkan gambar tu, bagi tahu pada ambil gambar tu, share dengan guru kelas ya, bahawa tuan-tuan dan puan-puan dah beri kebenaran ataupun tidaklah ya. Tapi yang hard copy kami perlukan juga tolong bawa masa anak-anak masuk 1 hari bulan nanti ataupun 8 hari bulan ya. Okey, yang ini jangan salah faham, yang ini bukan swab test ya. Ini ialah ujian kendiri. Maksudnya macam ni. Ini adalah komitmen KPM kepada KKM dan juga masyarakat setempat bahawa anak-anak murid yang bawah 12 tahun mereka belum divaksin. Tetapi sekolah adalah tempat yang selamat untuk mereka berada daripada pagi sampai tengah hari sebab kita akan menjalankan ujian kendiri secara rawak. 10% daripada kehadiran untuk seminggu. Ya. Contohnya macam minggu depan murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 ya, dalam 300 orang sepatutnya kalau yang biasanya mereka datang. Tapi sebab penggiliran mungkin hanya 150 orang atau 140 orang yang datang.
Jadi 10% maknanya kita akan ambil 14 orang aja. Itu maksudnya. Yang ini akan dibimbing oleh guru. Anak-anak akan buat sendiri ya tuan-tuan dan puan-puan. Mereka akan buka kit sendiri, gunakan selavan mereka ya. Kemudian akan buku semua tapi akan ada 3 orang cikgu untuk membimbing mereka. Ya. Okey, seterusnya saya nak ingatkan lagi sekali tentang masa datang dan balik ya. Datang pagi sebelum 7.30. Kemudian tahap 1 tahun 1, 2, 3 ya, Isnin sampai Khamis balik pada jam 12.30. Tahap 2 balik pada jam 1 untuk hari Isnin sehingga hari Khamis, dan pada Jumaat semua murid tahun 1 hingga tahun 6 balik pada jam 12. Okey. Baik. Ibu bapa dan penjaga murid yang anaknya telah mencapai 12 tahun, saya ucapkan terima kasih dengan kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan berikan. Semalam anak-anak kita yang telah mencapai umur 12 tahun pada 4 Oktober telah pun menerima dos pertama vaksin ya di Dewan MBSA Seksyen 19 ya. Okey, selebihnya saya mohon maaf, ada juga yang ibu bapa yang anaknya capai umur 12 tahun 5 Oktober. Betul-betul sehari selepas 4 Oktober. Yang itu kami memang tak boleh masukkan walaupun sehari. Sebab arahan daripada KPM ialah yang mencapai 12 tahun pada 4 Oktober. Jadi yang lain tu adalah mereka tanya habis yang lain macam mana cikgu bila nak vaksin. Kita tunggu makluman daripada KPM dan KKM ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik, saya rasa saya akan sentuh poin yang terakhir iaitu penggiliran. Penggiliran kumpulan A akan datang dulu minggu depan ni. Minggu depan untuk tahap 1 kumpulan A akan datang ke sekolah bersemuka. Ya, itu separuh daripada bilangan murid dalam kelas. Manakala yang kumpulan B berada di rumah itu, mereka akan menjalankan pembelajaran kendiri. Bukan lagi PDPR ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau PDPR tu maksudnya cikgu tu akan mengajar secara online, Google Meet kan. Tapi kalau cikgu tu dah masuk ke kelas bersemuka dengan separuh kelas, macam mana dia nak buat PDPR dengan yang di rumah. Jadi yang di rumah tu guru-guru tersebut akan masukkan dalam WhatsApp kelas, ya, akan beritahu apa yang mereka patut buat, persediaan untuk minggu depan mereka datang pula. Ya, saya harap yang itu jelas. Okey. Kemudian pada 8 hari bulan, ya, 8 hari bulan pula murid tahap 2 datang, ya. Murid tahap 2 datang ini sama jugalah, ada kumpulan A, kumpulan B, ya. Tapi kami dah cuba tetapkan, kami cuba sebaik mungkin kumpulan A tahap 1 ialah kumpulan yang tak ada adik-beradik. Ya, tak ada adik-beradik di sekolah. Jadi yang ada adik-beradik itu, yang tahap 1 ni ya, mereka berada dalam kumpulan B. Ya. Jadi nanti murid kumpulan B dia datang pada 8 hari bulan kan. Jadi 8 hari bulan tu nanti dia akan datang dengan abang kakak atau adik-beradik yang lain bersemuka di sekolah. Seboleh mungkin kami cuba letakkan mereka dalam kumpulan yang sama. Jadi tak adalah mak ayah nak hantar tiap-tiap minggu anak ke sekolah kan. Itu. Ya, setakat ni kita cuba sebaik mungkin, tetapi aku nak kena dengan taklimat sekolah. Ada juga pada beberapa kekangan yang mana tak dapat dielakkan sebab bilangan itu sangat-sangat melebihi bilangan 50% tadi. Ya? Okey. Baik. Saya rasa saya dah sentuh banyak perkara. InsyaAllah kalau ada yang tercicir nanti kita masukkan dalam sesi soal jawab. Mungkin ada lagi beberapa perkara yang saya tidak terangkan dengan jelas. Kita masuk dalam sesi soal jawab ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ya? Jadi setakat ini sahaja perkongsian saya. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pas pada Encik Ahmad ke? Tuan GB? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya teruskanlah ya. Saya selaku PK Pentadbiran SK Shah Alam yang berusaha Tuan Guru Besar SK Shah Alam, Tuan Muhammad Faizul, Tuan Abdul Majid, Puan Ratna Dewi selaku PK HEM SK Shah Alam, Puan Faizah binti Ahmad Sulong, guru kurikulum, barisan pentadbir serta guru serta ibu bapa yang saya hormati sekalian. Boleh dengar suara Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh, Cik Ahmad. Okay, terima kasih semua
Saya teruskan dengan, saya ada paparan sedikit kepada ibu bapa rentetan daripada penyusunan yang telah dilaksanakan oleh PKM tadi. Daripada murid-murid telah diaturkan kepada kumpulan A dan juga kumpulan B. Maka saya akan sharekan bagaimana perjalanan murid-murid tersebut apabila berada di kumpulan A dan kumpulan B. Okey, saya sharekan skrin. Ya. Okey, alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. So ini adalah arahan daripada KPM di mana semua sekolah di Malaysia diminta untuk membuat pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran, di mana 50 bagi kumpulan A, 50 itu maksudnya 50% daripada bilangan murid kumpulan A dan 50% bilangan murid dalam kelas tu ditempatkan di kumpulan B. Okey, 50% tadi adalah daripada kita ikut susun minggu mingguan. Minggu pertama adalah separuhnya dan separuh lagi adalah minggu kedua. Minggu pertama adalah kumpulan A dan minggu kedua tu adalah kumpulan B. Alright. So maka ni contohlah contoh kaedah pembahagian murid dalam kelas, di mana ni contohlah kalau 42 orang murid tu, 21 murid kumpulan A, 21 murid kumpulan B. Biasalah ya. So bila kita dah buat pembahagian tu mestilah separuh-separuh. Di mana minggu pertama ni untuk pengetahuan semua ibu bapa, murid-murid menjalankan secara bersemuka, manakala minggu kedua adalah secara kendiri. Okey. Alright. So bagaimana pengoperasian kendiri itu? Bagaimana pengoperasian secara bersemuka? Okey, bagi PDP secara bersemuka yang murid kumpulan A tadi yang hadir di dalam kelas, maka mereka akan bersemuka pembelajaran bersama dengan guru-guru. Manakala PDPR secara sendiri, iaitu kendiri, mereka berada di rumah, okey, dengan arahan dimaklumkan oleh guru tersebut juga, ya, seperti membuat latihan tugasan untuk pengukuhan dan pengayaan, persediaan untuk pembelajaran minggu berikutnya. Okey ya. Kita faham ya tuan-tuan dan puan? Nanti kalau ada kita boleh masukkan dalam soal jawab nanti. Okey, so bagaimana kaedah pembelajaran itu berlaku? Okey, ini dia. Minggu A dan setiap kelas ya, ibu bapa setiap kelas, semua murid di SK Shah Alam akan mengikuti kaedah yang diberikan seperti mana disarankan oleh KPM, ya. Setiap kumpulan A yang pertama, apabila mereka berada dalam kelas, maka mereka PDP bersemuka. Apa maksud bersemuka tu? Termasuk pembelajaran, pemulihan, pengukuhan topik S dan T. S dan T tu contoh ya. Tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita akan rangkumkan, kita akan kompaskan, kita akan mampatkan topik-topik S dan T. Bukan satu topik tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian, dua topik sekali. So di mana kita akan buat pengukuhan, buat pemulihan dan juga pengayaan kepada murid-murid kenaan. Okey, itu bagi kumpulan A. Ya, di minggu pertama ya. Okey, minggu pertama. Bagaimana pula minggu pertama tu juga bagi kumpulan B? Kumpulan B adalah secara sendiri. Iaitu di rumah, cikgu akan sediakan topik. Topik apa? Topik S dan T tadi. Sama juga seperti mana topik yang bersemuka tadi. Ya. Murid yang 50% tadi bersemuka di kumpulan A, yang 50% tadi di rumah, maka mereka juga belajar secara kendiri S dan T. Okey, tuan-tuan dan puan, bagi minggu kedua pula, ya, bagi minggu kedua kumpulan B pula, okey, dia akan bersemuka, ya, bersemuka dengan guru-guru. Ya, A tadi pula akan belajar ya, dia itu dimasukkan dengan kaedah penggiliran, ya. So dimaksud di bawah tu ada sikit catatan kepada semua ibu bapa, 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu lah ikut kesesuaian guru tu. Ya, ini semuanya bergantung pada guru tersebut. Guru akan melihat dan juga memantau perkembangan pembelajaran anak-anak supaya mereka tidak tercicir, supaya mereka tidaklah tertinggal bagi topik-topik silibus yang telah ditetapkan KPM. Ya, untuk kawan semua ibu bapa, semua topik-topik yang disediakan oleh KPM tu kita perlu habiskan. Semua cikgu mesti kena habiskan macam mana pun, supaya persediaan untuk penggal ke 2022 nanti mereka bukanlah di kalangan murid-murid yang tercicir kurikulum. Itu adalah sasaran kita.
ya, kenapa program ni dibuat dan kaedah jadual ini dilaksanakan ya. So saya mohon kepada semua ibu bapa mengambil cakna lah ya, membantu anak-anak dalam dari segi persediaan ya. Okey. Terusnya saya ada satu lagi slide yang untuk dikongsikan kepada semua ibu bapa. Tengok bagaimana peranan kita. Okey, ini adalah tanggungjawab usaha guru, saya tak perlu baca lah ya di sini. Okey, tanggungjawab murid dan juga ibu bapa penjaga. Okey, so murid-murid tadi yang telah ditetapkan jadualnya, kumpulan A dan juga kumpulan B, mereka perlu hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disebutkan ya. Mendapatkan bahan tugasan dari dan penjelasan daripada guru ya, masuk guru-guru pun kena bersedia dari segi arahan yang tepat dan jelas di dalam grup WhatsApp dan Telegram masing-masing. Merancang masa pembelajaran untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Peranan murid ya, murid-murid yang ada dalam ini boleh dengar sekali. Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Okey, manakala peranan ibu bapa penjaga memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah, memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDP secara sendiri yang disediakan oleh guru ya, membantu anak-anak jagaan mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi penataan PDPR ya, dan itu yang paling penting ya, mohon kepada apa juga komunikasi dengan guru jika terdapat masalah ya di semasa-semasa mendapatkan maklumat pembelajaran dengan anak-anak ya, menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi, dan juga last sekali memberi kerjasama yang terusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ya. So jadi saya sangat menitik beratkan kepada semua lapisan ya, daripada peringkat pengurusan sekolah dan juga ibu bapa, peranan PIBG bagi kita sama-sama nak mengembalikan mood pembelajaran anak-anak ini ya. Mereka dah lama ya berada di rumah. Saya sangat-sangat menekankan bahawa anak-anak ini kembali menguasai akademik ya, murid-murid berkenaan. So last sekali ya, kami pihak KMTM termasuk warga sekolah komited lah melakukan yang terbaik bagi semua tahap murid dan juga ibu bapa sekalian. So itu saja daripada saya. Jika ada soalan nanti bolehlah diusulkan dalam Q&A nanti ya, question and answer. Okey, terima kasih daripada saya. Saya kembalikan kepada Tuan Guru Besar. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada penolong kanan Puan Ratna dan juga Cik Ahmad Mazuki. Baik, saya lihat ada beberapa soalan berkait yang dikemukakan dalam ruangan chat tadi. Okey, ada beberapa soalan tu ada yang bertanya berkaitan dengan SOP iaitu patuh syariah. Yang saya dapati kita rasanya bukan kita nak buat, tapi kalau kita gunakan satu pintu pun saya rasa dah patuh syariah sebab kita ada penjarakan. Dan satu lagi kalau kita buat dua pintu sebab pintu kita berjauhan. Kalau berdekat-dekat kemungkinan kita boleh buat sebab tidak senang ibu bapa untuk menghantar anak. Okey, kalau kita buat dua pintu untuk patuh syariah kemungkinan akan berkesesakan di mana ibu bapa terpaksa menghantar anak lelaki di pintu ini, anak lelaki di perempuan di pintu sana. Okey, jangan dapati benda tu yang perkara macam ni akan menyusahkan pihak sekolah balik. Okey, jadi untuk patuh syariah tu kita memang amalkan sebab kita ada penjarakan dan di sekolah pun kita terapkan nilai-nilai supaya murid lelaki dan perempuan tidak boleh bersentuhan walaupun dia bertahap 1 dan tahap 2. Terutama tahap 2 lah, tahap 1 pun tak boleh. Memang kita tak benarkan. Okey, jika berlaku kita akan ambil tindakan disiplin. Okey, yang kedua tentang video live. Okey, video live ni bukan tak boleh buat tapi kita tidak ada kelengkapan. Bukan mudah nak buat. Kita ada kelengkapan video apa semua, kena ada sound tentang pakaian yang canggih untuk sound yang supaya dapat mendengar. Kalau kita setakat menggunakan kita punya Google Meet, okay, Google Meet direct dengan komputer, bila berdiri dia akan dapat jauh dan suara tak dapat dengar. Kita tidak cukup peralatan dan kita tak mampu menyediakan. Benda ni memang dibangkitkan dalam mesyuarat antara PPD dan PPD Kementerian yang tak mampu nak sediakan. Jika 18 kelas macam kita, dan kita maklumlah kan sekolah kita pun macam mana, kemungkinan kita tak dapat nak sediakan. Baik, kemudian tentang berkaitan pakaian tadi,
Puan Ratna dah terangkan tentang pakaian, iaitu pakaian sama ada pakaian sekolah jika muat ataupun pakaian ringan. Tetapi jika tak muat, boleh gunakan pakaian lain, pakaian lain yang bersesuaian dan sopan untuk hadir ke sekolah. Dan untuk kasut saya minta jangan, untuk murid perempuan janganlah kasut yang bertumit tinggi tu. Sama-sama awal-awal lah. Takut bila kita pergi kebebasan pakai kasut raya, dia pakai kasut rambut tinggi, bergaya bukan main. Masalah nanti pergerakan susah dan nanti mungkin boleh membahayakan diri sendiri sebab kita ada banyak pergerakan kelas. Lepas tu mungkin pergi tanda masuk dalam lubang laluan-laluan tu. Malam tak berbau ada apa lagi? Baik, saya minta fikir-fikir dan fikir Tuan Puan Ratna dengan Cik Mazuki tolong alert dengan soalan-soalan dekat chat. Okey. Yang lain boleh bantu saya lah Puan Ratna dengan saya nak respon tentang Pagabi ya. Sebelum ni memang kami untuk jaga keselamatan pukul 7 baru kami buka Pagabi. Tapi memandangkan sekarang waktu solat subuh pun dah awal sebelum jam 6. Jadi kalau 6.30 tu pun dah terang, InsyaAllah kami akan buka seawal 6.30 untuk Pagabi. Saya harap ini agak selesa lah bagi ibu bapa yang nak hantar anak. Yang anak-anak tadi bukan terus masuk kelas ya, tanpa pengawasan guru. Kita akan tempatkan mereka di kantin dahulu. Di situ ada guru lah yang akan bantu. Sebab kalau mereka terus masuk ke kelas asing-asing, tak ada siapa nak jaga nanti. Cikgu pun tak boleh nak jaga semua. Ini tentang tugasan, adakah wajib pada ibu bapa, ini Puan Farah Nur Hidayah ya. Wajib ibu bapa share semula kerja sekolah yang akan diberikan pada anak-anak yang ber-PDPR. Maksud Puan macam mana ya? Adakah anak yang dalam kumpulan yang kedua tadi tu, waktu kumpulan A datang, anak Puan berada di kumpulan B. Jadi maknanya bila dia datang lagi minggu depan tu, minggu seterusnya yang dia akan datang bersemuka, masa itulah dia akan hantar kerja pada guru. Bukan pada hari itu diberi, hari itu hantar, tidak. Saya sedang baca lagi ya yang lain. Okey. Ya. Ada satu tu nak respon. Tadi Yang ada mana? parents tu tanya dalam message tu yang berkaitan kemasukan murid berbeza pagar. Tak ada tadi. Tadi Tuan Jibri dah inform. Saya selaku rakan pentadbir saya tolong jawabkanlah tak ada perbezaan murid lelaki, murid perempuan yang berbeza pagar. Pagar yang sama juga, A dengan B je yang kita gunakan. Yang tadi ada dalam Ya, betul. message. Terima kasih. Saya rasa saya nak jawab pada soalan Encik Nikmat Kilau. Adakah murid PDPR di rumah diwajibkan hadir pembelajaran silibus ikut jadual harian melalui media IT? Yang ini tidak. Contohnya Encik Nik ya, kalau saya mengajar sains 3O, 3 Osman, 15 orang datang sekolah, 15 orang tu di rumah. 15 orang di sekolah itu bersemuka, saya akan ajar mereka. Yang 15 orang yang di rumah tadi, saya akan masukkan apa-apa arahan saya, perkongsian bahan dalam Telegram. Jadi yang itu bila mereka datang minggu depan, itu minggu untuk kumpulan B, yang itu nanti saya akan semak, akan bincangkan dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap saya menjawab soalan. Lagi soalan? Kasut sekolah macam mana? Kasut bertutup selain kasut sekolah boleh ke? Boleh. Kalau kasut sekolah dah tak muat, tadi kami dah beritahu kalau nak pakai kasut sukan ke bertutup, ya, kami benarkan. Sebab takkanlah untuk sebulan lebih ni nak kena beli kasut baru pula. Untuk face mask kena pakai warna hitam atau putih saja ke? Tak. Tiada ketetapan. Yang penting pakai pelitup muka, digalakkan pelitup muka berganda dan juga face shield, ya. Itu galakkan.
Kalau dulu ada tempahan makanan, masih ada lagi Tuan, Encik Mama Haris, masih ada lagi, sila buat tempahan melalui guru kelas. Berapa suhu maksimum suhu badan murid? Okey, kami dimaklumkan, kami disarankan oleh pihak PPD ya, bila suhu anak 37 ke bawah, 36.8, 38.9 boleh masuk. Tapi bermula 37, kami rehatkan dulu di tepi, ya, di tepi pagar. Tengok bila dah turun kepada 36.9, 38.8, kami benarkan mereka masuk. Tapi ada setengah murid, bila dia duduk tu 37, kami suruh duduk kat tepi, makin naik 37.2. Bila kami tanya, kamu demam ke? Semalam saya demam, hari ni dah okey, jadi mak saya suruh datang. Jadi yang itu kami akan monitor, kami ketepikan dulu, dan bila tak turun juga suhu, kami akan kontak semula ibu bapa lah. Puan Zamzarina Razali, cikgu time balik pukul berapa? Anak tuan-tuan dan puan-puan berada di tahap 1, Isnin hingga Khamis balik pada jam 12.30. Berada di tahap 2, tahun 456, Isnin sampai Khamis balik pada jam 1. Tetapi pada hari Jumaat, semua tahun 1 sehingga tahun 6 balik pada jam 12.30 hari. Encik Faizal, sekejap ni. Hari yang ada PJ boleh pakai baju PJ? Memang boleh pakai. Okey, dibenarkan ke untuk pakai pakaian sukan hari-hari ke sekolah? Boleh, kalau pakaian uniform tidak lagi muat, boleh je pakai. Tapi dengan syarat basuh lah, nanti hari ni pakai, besok pakai lagi tak basuh. Nanti kawan-kawan lain lari. Ya. Cikgu, maksudnya jika BK pada minggu ini, belajar kendiri, minggu hadapan semua subjek BK akan diulang semula dalam kelas. InsyaAllah, cikgu akan buat macam tu. Encik Faris Yafiz, murid tahun 1 agak baru di sekolah, jadi untuk yang mula masuk ke sekolah Isnin depan, adakah ada guru yang menunggu di pagar dan bawa ke kantin? Ada. Ada guru yang akan tunggu di pagar A, pagar B, guru bimbingan kaunseling, ada ramai yang akan tunggu nanti. InsyaAllah kita akan ada maskot lagi. Ini saya lupa nak umumkan tadi. Kita sedang dalam usaha mendapatkan maskot. Mungkin anak-anak seronok lah tengok maskot tu. Ya. Ada apa-apa lagi? Tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum cikgu, kiranya dalam kelas bersemuka, murid tak hadir dalam minggu bersemuka. Adakah cikgu tetap share mata pelajaran yang tertinggal jika tidak hadir pada minggu itu? Pada waktu yang, kalau tak dapat datang, kita akan postkan dalam Telegram kan, Telegram kelas. Jadi murid yang tak datang tu boleh tengok kat situ lah. Jadi minggu depan tu kumpulan B dia tak dapat datang kan. Minggu depan yang A tu lagi, dia akan dapat lah demo tu. Ataupun dia boleh submit kerja dia pada guru. Kita masih lagi berada dalam sesi soal jawab ya tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada apa-apa kemusykilan boleh tolong kemukakan. Kita akan cuba jawab sebaik mungkin. Sama-sama Puan Farhana. Cik Faizal sama-sama. Baik, kita akan masih buka lagi sesi soal jawab ni Tuan GB sehingga jam berapa ya? 10 suku ke agaknya? Okay, kita tengok lagi 5 minit. Korang ada satu lagi tu. Sekejap ni ya. Vaksin guru-guru dan ibu bapa. Muhammad Afiq. Vaksin guru-guru apa Okey, berkaitan dengan vaksin vaksin guru-guru setakat ni kita kebanyakan guru lebih kurang 96% 98 Tuan GB. 98% guru kita dah vaksin, hanya ada berapa, hanya seorang je yang tak vaksin, tapi dia ada masalah tentang kesihatan. Dia ada kebenaran daripada ni, tapi untuk guru tetap tidak dibenarkan masuk ke kelas untuk mengajar. Ya. Tetap tidak boleh mengajar, itulah SOP yang diberi oleh kementerian. Nanti kami ikut SOP tersebut. Ya. Lain semua guru dah vaksin dan melepasi orang cakap edah lah. Okey. Melepasi kepada
14 hari. 2 minggu untuk vaksin. Kebanyakan guru. 98%. Ada soalan lepas tu GB. Bagaimana dengan anak murid yang ibu bapa juga memilih untuk tidak divaksin? Masih diperbincangkan oleh kementerian, keputusan kementerian. Kami tak dapat, kami hanya ikut arahan. Okey, jika dia kata tak dibenarkan dalam sekolah, maksudnya yang ibu bapa kena akur lah. Kena akur tentang perkara tersebut. Kami hanya menjalankan tugas. Kami tak boleh nak buat pandai-pandai sendiri. Dan dia akan jadi isu. Ya. Tuan GB, soalan tentang solat fardu Zuhur berjemaah bersama cikgu di surau. Solat berjemaah ni jika kita ada dalam silibus. Untuk kalau jika setakat ni saya yang berada di sekolah ni baru setahun, masa PKP hari tu pun kita tidak ada pun solat murid balik pukul 1:30 dan mungkin tak ada kesempatan untuk membuat solat kecuali kita ada aktiviti co-curriculum, baru kita akan buat solat berjemaah bersama dengan murid. Okay, kami setakat ni co-curriculum kita dah habis, tak ada dah. Kita tak ada dah tamat dah aktiviti co-curriculum dan kita tak ada minta murid tunggu sampai pukul 2 dah, sampai petang, tak ada. Jadi buat masa solat ni mungkin tidak timbul lah kat sini. Ya. Okey, ada satu soalan. Salam cikgu, jika ada adik-beradik kumpulan B tapi anak-anak saya berada dalam kumpulan A, tak ada masalah. Tak ada masalah Puan Siti Rahmah. Sebenarnya kami cuma sarankan lebih mudah jika yang ada adik-beradik itu berada dalam kumpulan B. Tapi kalau untuk kelas itu nak letak semua dalam kumpulan B, nanti jadi 50, lebih daripada 50%, nanti tak muat kelas. Jadi kita masukkan di kumpulan A, itu ada masalah Puan. Ya. Terima kasih Tuan YDP atas saranan. Saya harap yang ini semua para ibu bapa baca ya. Terima kasih Barisan Pentadbir Sekolah. Harap semua ibu bapa cakna dengan SOP pengoperasian sekolah oleh KPM. Sentiasa ingatkan anak-anak kita supaya menjaga jarak dan jaga kebersihan diri. Sama-sama kita mengurangkan risiko penularan COVID di sekolah. InsyaAllah. Sama-sama Puan Siti Rahmah. Tuan GB, kita nak buka sesi ni sehingga jam berapa? Okay, jika tak ada apa-apa lagi, bolehlah kot kita akhiri majlis kita. Ada apa lagi tak? Sebelum Richard dulu, ada tak? Tak ada dah nampaknya. Okay, kalau tak ada. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dengan kehadiran yang tadi mencecah sehingga 180 kehadiran. Ya, kalau kita buat kat sekolah ni memang tak muat lah dewan kita. Okay. Kita alhamdulillah bersama ibu bapa dan keprihatinan diberikan kepada kami amat saya hargai kepada ibu bapa ya sebab tu hadir pada hari ini dan kepada guru-guru juga yang hadir menolong kanan telah beri taklimat. Saya juga terima kasih tahniah. Saya harap perkara-perkara begini kalau jika masih lagi kita akan cubalah buat satu untuk masukkan dalam untuk lebih ibu bapa untuk bertanya, boleh tanya dalam grup-grup kelas lah untuk lebih jelaskan. Ya. Kadang-kadang tinggal setakat ni saya rasa dah jelas. Itu SOP yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi terima kasih kepada semua. Okey. Jadi sebelum kita akhir majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Al-Asr. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.